Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin wa amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi menyambung perbicaraan kita pada kita membaca kitab Mustikah Hadis jilid yang kedua pada bab yang berkaitan dengan sembahyang jenazah dan cara pengkebumiannya. InsyaAllah tak pi lagi, jangan risau. Hari tu habaq siap-siap kod-kod tak jadi mai. InsyaAllah saya akan pergi lepas raya dan lagi kuliah, tapi kadang-kadang habaq awal pun tak kena ke. Ada di belah Tanjung, saya habaq, saya kata nak pergi Mesir, mereka kata saya nak pergi duduk di Mekah 3 bulan, macam-macam. Lepas itu ada yang kata nak pergi duduk 3 bulan jadi 3 tahun. Ay, lama. InsyaAllah, dan kalau mengikut jadual kuliah yang ada diedarkan kepada saya oleh Dr. Elias itu, memang ada lagi 2 kuliah lah sepanjang bulan Ramadan ni, termasuk hari ni. Lepas tu ada satu lagi pada awal April kalau tak silap, betul kan? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ni dah hari yang ke-5 kita berada di bulan Ramadan. 5 kan? Kita pun tak tahu berapa tahun dah kita sambut Ramadan ni kalau kira umur kan? Bukan tak tahu sambut macam mana, cara kita melayani Ramadan itu. Sebab tu kata Nabi SAW, man khama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, ulama hadis kata mendirikan Ramadan bermakna ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan. Siapa yang menghidupkan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisabah, dan mengharapkan ganjaran pahala. Tuan-tuan, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita generate pahala. Kalau ulama tasawuf, orang-orang tasawuf, dia tak mau bab pahala ni semua. Dia kata kita buat pahala tu Allah Ta'ala bagi. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut imanan wahtisabah, kita kena cari pahala. Dalam bulan Ramadan ni bulan untuk kita cari seberapa banyak pahala, dan kita tak boleh nak biar kita ni hanyut macam sampah, tak boleh. Kebanyakan ada orang dalam bulan Ramadan ni dia biar, orang putih kata apa, follow with the wind. Tak mana angin tahu, tak mana angin bertiup dia ikut, tak boleh. Kita dalam Ramadan ni kita kena ada satu perancangan, kena ada satu strategi, kena ada satu checklist apa yang kita nak buat di bulan Ramadan ni, supaya Ramadan ni tak biar berlalu hanyut macam tu ya. Sebab kita tak tahu tahun depan ada lagi kata ada Ramadan ni, tak tahu kita dan ke tak dan lagi sampai Ramadan. Cuma hari ini Allah Ta'ala makbulkanlah doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Hari ini dah sampai dah, Allah Ta'ala makbul dah doa kita. Nampak?
yang kita duk baca hari-hari pada bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Allah Ta'ala dah perkenankan satu dah doa kita sampai hari ini kita dah ada di bulan Ramadan. Kemudian bila dah masuk bulan Ramadan ni, takkan kita nak biar kita hanyut macam sampah, tak tahu ke mana hala, tak ada perancangan, tak ada strategi. Kita kena ada. Pasal apa? Pasal kita kena selalu buat sesuatu yang lebih baik dan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sebab apa kita kena lebih baik? Sebab kita ni bukan makin hari makin naik dah. Memang umur kita makin naik, tapi sebenarnya kita makin turun. Turun ke mana? Makin lama makin nak turun ke bawah, makin nak turun ke bawah. So persediaan kita tu bukan persediaan nak naik, dah persediaan nak turun. Bila nak turun, kena ada satu perancangan yang begitu strategi, perancangan yang begitu teliti yang kita susun. Sebab bulan Ramadan ini Allah Ta'ala bagi khusus kepada umat Nabi Muhammad, sebab Allah sayang dekat kekasih dia yang bernama Muhammad, dan Nabi pun dia sayang umat dia. Sebab tu dia bagi peluang kita ada di bulan Ramadan. So apa yang kita nak kena buat, tuan? Janji pada diri kita, ikat dengan hati kita ni betul-betul, kali ni apa yang aku nak buat. Tak apalah yang dah terlepas 5 hari itu, okey, hari ni start pada hari ni, apa yang aku nak buat. Yang pertama, tuan-tuan, janji pada diri kita, apa saja kebaikan yang boleh kita buat di bulan Ramadan, buat. Apa saja. Baca Quran ke, zikir ke, sedekah ke, semayang sunat ke, semayang apakah, apa saja. Ibarat kata di depan kita ni ada duit berterabak banyak, kita nak kutip, tak usah duk kira lah not RM5 ke, not RM1 ke, not RM10 ke, apa saja yang boleh kita kutip, kita kutip. Tapi kalau kita boleh cari yang not RM50, tak apalah, ambil lah RM50, kutiplah yang RM50 dulu, lepas tu kutip yang 10, yang 20, yang 10, yang RM1 tu jangan tak kutip, kutip berterabak ni. So macam mana nak mula, tuan-tuan? Yang pertama, janji pada diri kita, setiap pagi kena bangkit sok, wajib bangkit sok. Walaupun hukumnya bukan wajib, wajib bangkit sok ni bukan siapa, tuan-tuan. Jangan doa abang, alah aku ni tak bangkit sok pun tak apa, kuat. Kita bukan cerita soal kuat, kita bukan cerita kata kita ni mampu untuk, kita ni badan kita ni tak bangkit sok pun boleh puasa 3 hari pun tak apa. Dah, tu jangan buat kerja bodoh tu. Sebab yang nak kita cari pada sahur itu ialah apa? Barakah. Kita bukan bangkit saja-saja bangkit sok ni, tuan-tuan. Bukan, betulkan niat tu, kita bangun sahur bukan nak makan saja. Kita bangun sahur nak cari keberkatan pada waktu sahur, nak dapat barakah waktu sahur tu. Antaranya yang pertama, bangkit-bangkit, kalau boleh mandi siap-siap, sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Jangan lupa minimum 2 rakaat. 30 hari jangan tinggal. Satu. Yang kedua, sunat taubat, jangan tinggal. Tuan-tuan, tak ada yang lebih manis apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, apabila pada ketika itu Allah Ta'ala bentangkan kepada kita bahawa segala dosa-dosa kamu telah aku ampunkan pada Ramadan yang lalu. Tak ada apa yang lebih manis melainkan keampunan dosa daripada Allah SWT. Natijah daripada dosa yang diampunkan oleh Allah ni, kemana kita, tuan-tuan? Syurga. Kita puasa satu hari 12 jam tahan. Ada sepupu saya di Canada 14 jam, 16 jam. Kalau aku mau jenuh melunsok 16 jam merangkak tak makan. Ada setengah dia cuma puasa, dia cuma makan dia tu 4 jam, 4 jam, 5 jam saja. Kita ni 12 jam kira okey lah.
selama 12 jam kita berpuasa, yang Allah Ta'ala bagi peluang kat kita untuk berpuasa ni, jangan kita sia-siakan macam tu saja. Sebab bila nanti di akhirat buka macam kena kita buka puasa ni, kita nak makan apa sangat tuan-tuan? Buka puasa tu kena buah kurma sebiji, kena ayak segelas, tak makan apa, tak apa dah. Kena tu, oh lega. Macam orang buka puasa dengan rokok dia kena kurma sebiji, rokok apa, ayak segelas, bismillahirrahmanirrahim, bisa rokok. Janganlah sayang puasa teruk-teruk tiba-tiba buka puasa dengan benda haram, benda makruh. Okey, tak apa. Di akhirat nanti tuan-tuan, kita tahan 12 jam tak makan tak minum ni untuk apa tuan-tuan? Untuk mencari ridha Allah, untuk mencari syurga Allah. Hak duk baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah tu untuk apa? Nak cari syurga. Tahan sat. Nanti bila kita dah masuk syurga tuan-tuan, masuk syurga tu tak ingat apa dah. Susah payah kita atas dunia ni kita tak ingat dah. Kenapa? Kenikmatan dan keseronokan ketika berada di dalam syurga Allah. Macam mana kita nikmat dan seronok ketika berbuka puasa, macam itulah juga nikmatnya apabila kita masuk syurga. Jangan tinggal sembahyang sunat taubat. Kemudian sahur. Sok tak payah teruk-teruk lah nak pergi main daripada Sungai Petani, nak pergi makan nasi kandak di Tanjung, tak payah. Tapi anak-anak muda ni pi malam anak saya pi nak pergi makan satu nasi kandak di Pulau Pinang. Pi dia kata beratok dekat dia kata dekat 800 meter dia beratok. Tuan-tuan tahu lah nasi kandak mana kan. Daripada situ masuk ke lorong TMB tu, sampai dekat masjid Syekh Yusof punya beratok. Last kali dia kata tak tahan, dia telefon pak dia tengah malam, telefon pak dia. Dia kata apa dia pula dia ni kan. Dia kata bah, tak guna talian hayat ke? Saya kata hampir sana masuk dalam, panggil tokek dah nak cakap, telefon cakap bungkus lah. Dia kata bagus lah. Dia kata terima kasih, kalau tidak jenuh beratok kan. Tak tahu orang marah tak marah, Allah alam. Pasti saya bisa kena satu kedai saya kena, orang lain semua duk beratok, saya seorang tak beratok. Saya masuk saya dah makan semua, keluar balik, ada satu orang Allah tahan saya. Cik, saya nak tanya, saya beratok ni daripada tadi saya duk perhati cik masuk, cik dah keluar, saya tak sampai lagi. Cik ada share apa kata ni? Saya kata tak ada apa, adalah sikit 30%. Tapi nak jawab apa kan? Okey, sembahyang, taubat, bersahur, habis sok ni tuan-tuan, habis sok, bagi ada sedikit masa. Jangan mengkik sok awal sangat. Orang perempuan ni dia geram, dia kena mengkik sok awal, dia gerak habis semua orang kan. Dia duk geram, dia duk kena perangat lauk duk bola ni, dia mangkit, dia bukan cakap dia gerak, laki dia semua habis mangkit. Yang lepas dia mangkit duk ngangor, duk tunggu tak masak-masak, tak siap lagi kan. Kalau nak gerak kita patut-patut sudah. Waktu sok ni jangan makan merepek-merepek, jangan duk demand tinggi-tinggi sangat. Sok ni lah nak demand pekasam lah, nak demand papadom lah, nak mau nasi panas lah. Makan patut-patut sudah. Yang mana boleh makan nasi makan, yang tak boleh makan nasi makan roti. Habis tak ada sangat nak makan susu kurma. Kalau habis tak ada sangat kurma, makan 3 biji, tak ada susu kurma, makan 3 biji kurma, minum air sejuk, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Habis sudah, insya-Allah kuat. So ada sedikit masa, ambil masa antara sahur dengan waktu subuh, istighfar, duduk
ni checklist ni, buat. Beristighfar, duduk saja-saja, astaghfirullahalazim, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, start motor, ambil basikal, start kereta, jalan kaki, mai masjid. Tak, saya nak sembahyang di rumah, ikut suka. Tapi tak apa, kalau mai masjid lagi bagus. Jangan lupa qabliyah subuh. Pasal apa? Sebab sembahyang subuh, qabliyah subuh ni khairun fid dunya wa ma fiha, lebih baik daripada apa yang ada dalam dunia dan juga yang ada di dalam sekeliling dia. Sembahyang sunat subuh ni jangan tinggal. Kalau boleh jangan tinggal. Baik, tapi sebelum masuk ke masjid ada satu benda jangan lupa, sedekah subuh. 3 tabung ada depan tu, tak mau bubuh 3, bubuh 1. Sedekah subuh. Sat lagi keluar, buh lagi sikit. Sembahyang subuh berjamaah jangan tinggal. Kalau boleh buat, kalau tak boleh buat di rumah, kalau tak boleh buat di masjid, nak buat di rumah, cuba berjamaah dengan keluarga, dengan isteri dan anak-anak. Sebaik-baiknya sembahyang subuh di masjid bagi orang lelaki. Mai masjid. Dah habis sembahyang subuh berjamaah, duduk saat baca 4 muka surat Quran, 4 muka surat. Kalau agak rajin sikit 5. Jangan duk kata alah tak apa nanti. Dah. Setan ni walaupun dia tak ada di bulan puasa ni, tapi yang lebih setan ni kita yang mengawal diri kita. Baca 4 muka surat. Habis tak boleh baca muka surat berapa pun, baca pilah apa pun asal baca. Lepas subuh macam ni ada kuliah, tak puasa lagi, baca. Sebelum balik, sebelum keluar daripada masjid, sebelum bangkit daripada tempat sejadah kita di rumah, baca. Tak boleh 4 muka surat, baca 3 muka surat. Tak boleh 3 baca 2, tak boleh 2 baca 1. Habis tak boleh baca sangat, bacalah apa yang hang boleh baca, janji hang baca. Kalau boleh buka Quran, baca. Sebab apa? Nanti Al-Quran itu akan jadi saksi kepada kita di akhirat nanti. Baik. Lepas tu Isra 7:23. Kalau nak sembahyang sunat Isra silakan. Kalau tak mau sembahyang pun tak apa, tunggu lagi setengah jam, 7:53, ataupun bagi cukup pukul 8, ambil yang sembahyang. Kalau ada yang sembahyang tadi lagi bagus, ambil yang sembahyang duha 2 rakaat. Buat. Bulan lain tak mau buat, tak apa. Bulan puasa ni cuba sedaya upaya untuk buat. Habis waktu duha bila? Lagi 20 minit nak waktu duha. Ada 1:20, 1:28, pukul 1:10 habis. Elok-elok sebelum pukul 1 tu bagi settle bang duha 2 rakaat. Masuk azan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Ni tekan 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat. Kemudian sembahyang zuhur, habis sembahyang zuhur, tekan lagi 4 rakaat ba'diyah zuhur. Siapa yang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Settle, kosong. Lepas tu habis tu buh lagi 4 rakaat, 4 muka surat.
Kemudian sembahyang asar, habis sembahyang asar, kalau boleh berjemaah, kalau tak boleh berjemaah, sembahyang di rumah tak apa, dengan isteri, kalaupun di tempat kerja ke mana, carilah peluang sembahyang, jangan tinggal. Siapa yang puasa tak sembahyang, ibarat ada badan tak ada kepala. Ada orang, banyak orang dia puasa tapi tak sembahyang, buat teruk puasa. Habis sembahyang asar, empat muka surat. Lepas subuh tadi 4, lepas zuhur 4, lepas asar 4. Kalau gamak nanti lepas maghrib takut tak dan, bagi lebih sikit asar. Saat lagi lepas isya, lepas tarawih, sambung sikit lagi, bagi cukup 20 muka surat, habis satu juzuk. Tidak? Kalau tak buat lagu tu, kalau duduk-duduk dah dia boleh 3 muka surat ya. 3 tu kira mujok sampai 3. Yang ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Saat lagi ya, baru bismillah. Saat lagi tu dengan ayat tu. Baik, sembahyang maghrib, buka puasa jangan lewatkan, jangan takhirkan, cukup time. Yang ni tak payah ajak yang ni tak payah ajak kan. 7:31 7 suku tu duduk mengadap dah makan. Masa sebelum waktu berbuka, jangan lupa sekali lagi berdoa. Antara waktu yang barakah berdoa, ada waktu yang memang mustajab untuk berdoa sebelum berbuka. Daripada duduk sembang saja dalam kemah tempat buka puasa ni, baik tuan-tuan baca doa. Apa saja tuan-tuan teringat nak baca, minta ampun. Orang nak sembang apa pun sembang, hanya pasal aku kira nak minta doa. Berdoa. Ustaz, kami orang perempuan nak masak dah, nak nolah masa tu lah, nak idah, nak berdoa time mana? Sambil duduk bubuh tu doa lah. Payah sangat doa panjang-panjang. Ambil doa yang lazim dibaca pada bulan Ramadan. Allahumma inna as'aluka radhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidayya, ila akhir doa. Baca. Sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib, duduk saat baca Quran lagi 4 muka surat. Baca sikit, tak dan 4 mungkin 3, terus nak kalau nak pergi tarawih. Sembahyang Isya. Habis sembahyang Isya, sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat. Kemudian jangan lupa tarawih. Jangan tinggal tarawih. Siapakah di antara kita yang dapat menghidupkan malam-malam Ramadan? Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Ialah mereka yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan? Ialah mereka yang melakukan ibadah bermula daripada 11 lepas waktu maghrib sampai sebelum waktu subuh. Tuan-tuan, tadi kita dah sembahyang Isya berjemaah, kita dah sembahyang tarawih. Lepas tu kita sembahyang witir, kita tadarus Al-Quran. Sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Sebelum tidur kita berzikir. Sebelum tidur kita berdoa yang ni semua. Nanti bangkit sok, kita sembahyang tahajud, kita sembahyang sunat taubat, kita beristighfar. Lepas tu kita baca Quran, berdoa lagi. Tiap-tiap malam kita buat, jangan tinggal. InsyaAllah Lailatul Qadar kita dapat. Senang je, dia punya calculation dia. Kebarangkalian untuk dapat Lailatul Qadar tu 1 nisbah 30. Kalau kita ni jenis duk 7 malam ni, kita 7 malam Lailatul Qadar ya, kita akan cari daripada 30 malam tu, kita akan cari 1 malam. Tapi kalau orang hak cerdik, dia tak cari 1 malam tu. Tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan dia beribadat, daripada seawal-awal selepas maghrib sampailah subuh,
dia akan dapat Lailatul Qadar. Jangan bimbang, memang dapat. Cumanya pada min ashrul awakhir min syahri Ramadan, bila 10 malam yang terakhir, lagilah kena berlipat kali ganda. Sembahyang tahajud bagi jadi 2, daripada instead of 2 bagi jadi 4, 4, 6, 8. Sembahyang sunat taubat tambah dengan sembahyang sunat tasbihnya dan sebagainya, sembahyang hajatnya, apa lagi buat. Sepanjang hari di bulan Ramadan ni, apa saja benda kebaikan yang boleh kita buat. Ambil kuih, kita beli apa, kari pap instant tu, goreng sikit apa kalau lebih kurang, pergi bagi jiran sebelah. Ataupun bawa mai, saat lagi nak tarawih, ikut lepas tarawih nak moreh ke apa ke, bawa mai. Kalau rajin lebih sikit, sebelum buka puasa hantar mai. Mi 50 bungkus ke, 50 orang makan, 50 orang tu punya pahala lebih kita dapat. Semua pahala mereka kita akan dapat sama. Mereka ni mereka tu Allah gantikan pahala yang macam mana mereka dapat tu kepada kita yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Oi, banyak tuan. Allah Ta'ala bagi kelebihan banyak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kesimpulannya, jangan biar Ramadan tu hanyut macam sampah. Siapa yang hanyut? Kita. Jangan. Rugi kalau kita biar Ramadan itu berlalu begitu saja. So jangan lupa Quran, sedekah, sembahyang sunat, tarawih, zikir, apa saja benda baik buat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang kita buat tu, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran dan kelebihan kepada kita pada Ramadan kali ini yang mungkin kita tak berkesempatan untuk buat pada Ramadan yang lalu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baru nak masuk kita sikit. Pasal ramai tak bawa kita, mereka ingat aku tak terbang dia. Baik, hubungan suami yang mati dengan isteri yang masih hidup. Pada kuliah yang kita tangguhkan pada bulan 2, muka surat 396. Baik, dalam hadis yang lalu diterangkan satu perkara yang perlu direnung dan difahami, terutamanya oleh kaum ibu, bahawa suami yang mati dalam iman dan beramal soleh, walaupun ia telah terpisah dan berpindah ke alam barzakh, tetapi ia tetap mengenang isterinya yang masih hidup dan sentiasa bertanyakan khabar, berita tentang isterinya itu. Antara soalan yang ditanya, adakah isteriku telah berkahwin lain ataupun tidak? Jangan ingat kami tak sayang engkau. Selalu orang kata lelaki ni kubuk bini duk merah lagi belum nikah. Dah kami pun tanya, apa ingat kami tak cemburu kah? Betul ke Ustaz? Betul lah. Tidak, dia tak bubuh dalam kitab ni. Tak sebenarnya dia nak abang apa? Walaupun suami telah meninggal dan isterinya masih lagi hidup, hubungan tu tetap ada. Demikianlah mulianya hati suami yang mati dalam iman dan beramal saleh, meskipun sedang berada di dalam kampung orang-orang mati yang mendapat rahmat di dalam kubur, dan seterusnya pada hari akhirat akan tinggal selama-lamanya di dalam syurga dengan segala kenikmatan dan kesenangan yang tidak terperi, termasuklah bidadari-bidadari yang cantik berseri, seperti yang diterangkan di dalam ayat 46 hingga 76 surah Ar-Rahman dan ayat 10
hingga 40 surah Al-Waqi'ah dan juga dalam hadis Nabi yang lain. Tetapi ia tetap terkenang kepada istrinya yang masih hidup dan berharap semoga istrinya tidak berkahwin dengan orang lain, semoga istrinya juga mati kelak di dalam iman dan beramal soleh, supaya ia tetap kekal menjadi istrinya dunia sampai akhirat. Jangan sedih, betul kan? Laki dia bini mati, dia kahwin lain tu bukan bersepah, abah nak buat teman kan, teman sembang. Lepas tu ada pula yang bertanya, ustaz, kalau dia dah, suami saya mati, saya mati, isteri suami saya menikah lain, nanti di syurga nanti dia nak jumpa bini yang mana? Allah akan pertemukan di antara isteri-istrinya itu mana yang lebih baik untuk dia. Kalau masa hidup dia, isteri yang pertama inilah isteri yang paling baik, maka jangan bimbang. Budak-budak Allah kan, dia duk sebut bahagia til jannah, betul. Di situ jugalah, di surga nanti juga kita akan bertemu dengan pasangan kita. Ia berharap dengan yang demikian sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh bukan sahaja setakat mendapat balasan yang baik, sebaik-baiknya di dalam syurga yang penuh dengan segala kenikmatan dan kesenangan, tetapi dapat pula berhimpun di situ dengan orang-orang yang dikasihinya, yaitu ibu bapa dan juga anak istrinya yang telah beriman dan beramal soleh seperti mereka. Tapi dengan satu syarat, dan syarat ini sangat-sangat ketat, yaitu jadilah suami dan isteri dan anak yang beriman dan beramal soleh. Yang tu saja syarat dia. Kalau tak jadi suami yang beriman, tak jadi suami yang soleh, tak jadi isteri yang beriman, tak jadi isteri yang soleh, tak jadi anak yang beriman, tak jadi anak yang soleh ataupun solihah, jangan mimpi nak jumpa. Ada pula bila saya ada, ustaz, masa tu nanti tak cemburu ke sebab bidadari ada tak ada masa tu, tak ada rasa cemburu apa dah, tak terfikir apa dah. Ada yang tanya itu, ustaz, boleh tak saya nak minta doa nanti di akhirat nanti, kalaulah ditakdirkan saya dan suami saya masuk dalam syurga, boleh tak saya nak minta kepada Allah, tak payah ada bidadari apa dah, saya nak dia, saya dengan dia ya. Ada lagu tu pula, macam-macam. Hak di sana kita tak tahu nak main lagu mana, tak tahu bidadari tu nak main macam mana, kita tak tahu. Yang kita tahu, lepas 20 rakaat kita berdoa, wa bihurin ainin mutazawwijin, ya Allah, ya Tuhan kami nak kahwin dengan bidadari dalam syurga. Bini duduk belakang, amin. Tak apa. Okey, baik. Peluang yang keemasan itu, peluang bertemu dan berhimpun sebagai satu keluarga berpadu mesra dan tidak akan terpisah lagi, dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka untuk menambahkan lagi kegembiraan dan supaya mereka bertambah bersyukur atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ayat Quran kata, khu anfusakum
wa ahlikum nara, jaga diri kamu, bukan dekat diri kita saja, wa ahlikum, ahli keluarga kita, dengan tujuan apa? Supaya kita semua tak termasuk dalam golongan orang yang masuk dalam neraka. Allah nak kita boleh semua nak masuk syurga sekali dengan anak bini kita semua. Baik, tu kalau Do mati dulu. Kalau Minah mati dulu, tu tadi kalau Minah mati dulu. Kalau Do, isteri yang kematian suami, kemudian ia berkahwin lain, dan kemudian ia dan suaminya yang kedua atau yang akhir sekali mati dalam iman dan beramal soleh seperti suaminya yang pertama, maka kesudahannya pada hari kiamat ia akan menjadi isteri bagi suami yang kedua atau suami yang akhir sekali jika ia berkahwin lebih daripada 2 kali. Faham tak? Isteri yang kematian suami, kemudian ia berkahwin lain, kemudian ia dan suaminya yang kedua ataupun tak kiralah suami yang keberapa pun, yang last kali mati dalam iman dan beramal soleh seperti suaminya yang pertama, maka kesudahan pada hari kiamat ia akan menjadi isteri bagi suaminya yang kedua atau suaminya yang akhir sekali jika ia berkahwin lebih daripada 2 kali. Tu yang orang perempuan kalau mati laki dia tak nikah lain tu. Betul tak? Sengap. Nak kata betul takut ada jodoh. Baik, ini menurut penjelasan sebahagian ulama rahimahullah ta'ala, dengan alasan bahawa suami isteri Rasulullah semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Aisyah radhiyallahu anha masing-masing pernah bersuamikan suami mereka sebelum berkahwin dengan baginda, tetapi mereka tetap menjadi isteri baginda di akhirat kelak. Nampak dalilnya macam itulah. Semua isteri-isteri Nabi yang lain selain daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah seorang yang nak darah, hak lain semua janda, hak lain semua balu. Mereka itu akhirnya dihimpunkan nanti bersama dengan Nabi SAW, suami mereka yang terakhir. Menurut sebahagian ulama, bahawa isteri itu pada hari kiamat kelak akan disuruh memilih antara suami yang pertama dan suami yang lain, mana yang lebih baik akhlaknya dan berlaku baik kepadanya. Sekiranya ada setengah pendapat ulama pula kata isteri diberi pilihan mau yang mana. Masa atas dunia kita lelaki diberi pilihan, di akhirat nanti isteri diberi pilihan mau yang mana, mau lelaki yang mana. Sebab mungkin suami yang kedua kita pun dia ada isteri dia yang pertama. Apa ustaz bosan-bosan ni cerita bab kahwin pula? Alah, tak cerita bab kahwin, cerita bab mati. Siapa mati dulu, siapa kahwin dulu, nak jumpa tang mana. Baik, kalau mengikut pandangan ulama ini, dia kata isteri boleh memilih nak pilih suami yang mana. Dah tentu mereka akan memilih suami yang lebih baik akhlaknya dan berlaku baik kepadanya ketika mana di atas dunia. Baik, habis bab suami dan isteri mati. Kemudian orang-orang yang beriman dituntut oleh syarak supaya bersikap sabar, terutamanya di dalam menghadapi kesusahan, sama ada kesusahan itu berupa kematian orang-orang yang dikasihinya, atau berupa kemalangan yang menimpa tubuh badannya ataupun harta bendanya dan sebagainya. Di dalam saat yang genting ini hendaklah kita bersabar dan bertenang sambil berserah kepada Allah yang bersifat Rahman dan Rahim,
dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana cara kita bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian yang membuatkan kita rasa sedih, yang membuatkan kita rasa resah, gelisah, rasa kehilangan. Ada satu ayat yang akan mengunci kita itu, inna lillah, sesungguhnya kita ni, kami ni adalah kepujaan Allah. Kita ni bukan siapa-siapa tuan-tuan, kita Allah punya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Kok mana pun, pitang mana pun, duk tang mana pun, macam mana pun, kita akan kembali pada Allah. Kita ni bukan siapa-siapa. Allah pinjamkan saja kita atas dunia ni untuk duduk seketika, melalui sebahagian dari perjalanan kita menuju alam abadi di akhirat nanti. Maka singgahlah atas dunia. Bila duduk atas dunia ni, apa-apa berlaku, kita kena sedar bahawa yang itu semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar dalam keadaan yang demikian telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran akan diberikan dengan 3 kelebihan. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan baginya itu yang pertama salawatun min rabbihim, segala macam kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar, Allah Taala bagi dengan ganti dengan kebahagiaan. Wa rahmah, dan juga rahmat yang melimpah-limpah. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, dia beroleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena sabar. Sembang boleh, bila kena baru tahu. Dalam hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ummu Salamah, isteri Nabi radhiyallahu anha, diterangkan kebaikan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang sabar dalam keadaan yang demikian, yang disertakan dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian diiringi dengan doa yang berikut, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku sabar serta balasan yang baik untuk menghadapi kesusahan ini yang telah menimpa aku, dan gantikanlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Kan kita selalu berdoa bila orang mati kan, wabdal khairan min khairiha wa zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha. Semoga Allah Ta'ala ganti semua yang tak baik tu kepada yang lebih baik. Tapi kalau yang dah baik itu tak ganti dah lah, dah elok. Rumah kita dah elok dah, tak payah ganti. Kalau pintu pancong kita rosak ke ganti. Tapi kalau pintu tu dah elok, tak payah ganti. Dan Allah Ta'ala pun dia akan tengok, kalau apa yang ada pada si mati ini dah cukup baik,
apa yang ada pada kita nanti isteri yang baik, isteri yang solehah, Allah tak ganti dah, dia bagi yang tu. Dah kita pun puas hati dengan kawan tu. Apa-apa pun yang kita nak buat, pastikan ada keikhlasan, supaya nanti benda itu menjadi asbab untuk kita beroleh kebahagiaan dan rahmat daripada Allah SWT. Kalau kita tak ikhlas, tak jadi. Sama macam kita sambut Ramadan. Kalau kita tak ikhlas dalam menghadapi Ramadan, kalau kita tak ikhlas dalam menerima kedatangan bulan Ramadan, antara ciri-ciri yang ada pada diri kita, apa dia? Nifaq. Orang yang tidak ikhlas menerima kedatangan Ramadan, orang yang bersikap prejudis terhadap Ramadan, orang yang tidak rasa Ramadan ini peluang yang terbaik untuk dia memperbaiki kelemahan diri dia, mereka itu ada tanda-tanda nifaq. Nifaq bermakna munafik. Sebab tu jangan petikai. Kalau nak sembahyang 8 pun 8 lah, kalau nak sembahyang 20 pun 20 lah. Janji ikhlas. Yang ni buat 20 pun kadang-kadang tak ikhlas. Buat 8 dah lah dapat diskaun pun tak ikhlas juga. Baik, kena ada keikhlasan. Buat berapa rakaat sekalipun, sedekah berapa pun, apa pun yang kita buat, kena ada ikhlas. Kalau tidak ada keikhlasan, jangan heran nanti di akhirat nanti tengok-tengok tak ada apa, pahala tak ada, apa pun tak ada, kosong. Atas dunia dah ada bertekak 8-20, 8-20, 8-20, di akhirat nanti satu habuk pun tak ada. Kalau kita ikhlas tekat 8, buatlah 8. Kalau kita ikhlas kita tekat 20, buatlah 20. Nah, ni buat 20, dah habis-habis 20, apa mudah-mudah pun 8. Ikhlas ke tak ni? Dia mungkin buat 8 tu sebab dia ada kerja lain atau dia nak balik, tapi biasanya tak ada kerja apa, memang saja nak pilih 8, yang tu je. Tak apa, buat 8, larat 8. Kemudian kalau yang mana boleh buat 20 tu, alhamdulillah lah, bagus. Ada pula yang 8 pula pergi kata hampa buat 20 pun tak sempurna, baca cepat kalang kabut semua lah pula. Satu hai pula dah duk berkelai 8-20 ni daripada dulu lagi sampai lah ni tak habis-habis. Hak yang duduk tak semayang daripada lepas Isya sampai orang balik tarawih, duduk di kedai kopi, duduk di kedai mamak, minum, duduk saja, apa pun tak buat. Yang tu kita tak tanya pun. Orang balik tarawih dia pun balik sama dia. Assalamualaikum. Salam. Bawa balik. Bawa balik. Haji semayang mana? Kok ni ya, kok ni tengok-tengok dia ada di kedai mamak. Ada di kedai tom yam, ada kedai ni. Baik. Dalam hadis yang ini juga diterangkan bahawa sesiapa yang bersabar semasa kesusahan lalu ia istirja', yakni berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, serta ia merayu kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tersebut, nescaya Allah akan memberi balasan yang baik di akhirat dan akan menggantikan dengan yang lebih baik di dunia. Yakni wallahu alam, kalau kesusahan yang menimpa itu disebabkan kematian orang yang dikasihinya, sama ada ibunya, bapaknya, anaknya, adik-beradiknya, suami ataupun isteri dan seterusnya, maka berkat kesabaran itu ia akan diberi pahala untuk kebaikan di akhirat dan diberi kesenangan di dunia, yang dapat meliput yang
meliburkan atau melipurkan hatinya, yang menyeronokkan hatinya. Demikian juga halnya jika kesusahan itu disebabkan penyakit atau kemalangan yang menimpa tubuh badannya ataupun memusnahkan harta bendanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan, kasih dan sayangnya kepada kita serta petunjuknya di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai akhirnya marilah sama-sama kita berdoa pada Allah. Kita dah habis doa berkat Rejab, Syaban, Ramadan. Kita berdoa juga pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipertemukan juga dengan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita buat macam saya kata tadi, insya-Allah setiap malam kita akan jumpa Lailatul Qadar, mesti akan jumpa. Kita tak miss. Ustaz, kami orang perempuan kalau cuti macam mana? Cuti buat cara cuti. Amal ibadat apa cara cuti yang boleh buat? Buat. 8 khairun min alfi syahrin, 83 tahun punya amal ibadat. Kita hidup pun tak tentu sampai 80. Kalau sampai tu alhamdulillah, hak yang 97 pun ada lagi. Kita doa kepada Allah SWT dipanjangkan umur, diberikan kesihatan untuk kita melakukan amal ibadah bagi menutup segala kecacatan dan kelemahan kita dulu-dulu ni. Nak ganti ni, masa ni lah diberi peluang berada di bulan Ramadan, dipertemukan dengan Lailatul Qadar, mendapat manfaat, keluar daripada bulan Ramadan dan terus istiqamah. Bukan jadi hamba Ramadan ya, bulan Ramadan saja hampulan, keluar pada bulan Ramadan, tinggal bulan Ramadan dia jumpa, Assalamualaikum, salam, ada lagi aku tak ada dah, habis Ramadan hilang. Pengurusi qaryah pula kena pergi buat report jemaah yang hilang. Saya ingin membuat laporan kepada pihak polis bahawa terdapat sebahagian besar daripada jemaah qaryah saya hilang selepas daripada Ramadan dan tidak muncul-muncul. Polis pun buat siasatan, polis kita tak payah tak imam haji, nanti bulan Ramadan tahun depan dia main pula. Jangan jadi hamba Ramadan. Yang kita nak ialah istiqamah, konsistensi, bukan istirahat. Istirahat duk bersenang-senang, istiqamah ni kena susah sikit tapi buat. Ganjarannya sangat lumayan. Apa ganjarannya? Syurga. Apa ganjarannya tuan-tuan? Keampunan dosa daripada Allah SWT. Wallahu alam. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Apa yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.